Sebagai respons kepada kenyataan yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu majlis selepas pelancaran buku beliau semalam, bahawa saya telah memalukan beliau, berikutan kenyataan media saya yang menafikan pengumuman perletakan jawatan saya sebagai yang di-Ketua Dewan Rakyat. Bagi saya, kenyataan yang amat berbahagia Tun Mahathir sebenarnya telah memalukan diri beliau sendiri, kerana beliau telah melanggar etika kerahasiaan di antara individu yang berbincang mengenai perkara-perkara yang dianggap tidak patut diberitahu atau dizahirkan kepada sesiapa. Mengenai dengan kekecewaan saya berhubung dengan tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan saya telah menyatakan kepada beliau hasrat ataupun niat saya untuk meletakkan jawatan sebagai speaker. Saya memaklumkan ketika itu kepada beliau bahawa saya tidak akan mempengurusi sisi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13 yang berlangsung pada 11 hari bulan Mac hingga 9 April 2015. Dan saya katakan bahawa tugas saya akan diambil alih oleh kedua-dua timbalan saya, yaitu timbalan yang di-Pertua, Datuk Ronald Kiandi dan Datuk Ismail. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum yang setiap hari ada di Parlimen sewaktu persidangan, kamu tidak ada nampak saya untuk mempengurusi. Bermakna dalam hal ini saya tidak berbohong. Saya curahkan itu kepada Tun Dr. Mohamad. Mungkin apabila saya bercerita dengan beliau, mungkin atas kegairaan yang amat berbahagia Tun Mahathir sendiri untuk menjatuhkan yang amat berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, beliau bukannya menasihati saya sebagai seorang bapa atau sebagai negarawan untuk saya berjumpa dengan Najib supaya apa saja permasalahan pada ketika itu dapat kami rungkai dan dapat diatasi. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang speaker. Sebaliknya, beliau pula menyarankan ataupun mengatakan kepada saya supaya saya meletak jawatan dengan kadar yang segera dalam perjumpaan tersebut. Jadi itu pada dalam bulan Mac, saya telah memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hasrat saya untuk meletakkan jawatan dan menyerahkan satu surat bertarikh pada 18 hari bulan Mac bahawa saya meletak jawatan dengan serta-merta. Tetapi Yang Amat Berhormat pada ketika itu jangan bilang dia membaca isi kandungan surat saya. Dia mau terima pun, pegang pun dia tidak nak. Sebaliknya dia tanya kepada saya, apa sebenarnya permasalahanmu sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Lalu saya memperincikan kepada beliau permasalahan. Dan pada ketika itu saya membawa satu file yang agak tebal mengenai dengan surat menyurat yang saya utuskan kepada Yang Amat Berhormat mengenai dengan soal-soal parlimen daripada sejak saya bertugas sebagai speaker daripada tahun 2008. Antara lain yang saya kemukakan kepada beliau, saya kata saya nampak dan saya rasa sejak saya bertugas sebagai speaker, pentadbiran parlimen tidak memberi kerjasama kepada saya dengan sebelumnya. Atas sebab itu saya kata kalau setiap menteri mempunyai pegawai-pegawai yang mereka pilih sendiri yang boleh bekerja sama dengan mereka, kenapa seorang speaker tidak boleh memilih pegawai yang juga berkelulusan dan juga patut menyandang jawatan itu untuk ditempatkan di tempat saya bertugas supaya dapat berjasa kepada saya. Respons beliau secara imediat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berdiri dan mengangkat telepon dan memanggil Ketua Setiausaha Negara untuk menjelaskan perkara tersebut. Dalam hal itu, dalam masa 2-3 hari, seorang Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia telah dilantik yang boleh bekerja sama dengan saya. Jadi reaksi beliau kepada intihan saya terus disambut. Kedua, dalam pertemuan tersebut, saya menyatakan kepada beliau supaya untuk menghilangkan persepsi rakyat, yaitu persepsi negatif, bahawa tugas speaker itu tidak ikut telunjuk eksekutif ataupun Perdana Menteri. Saya mengatakan bahawa untuk menghormati doctrine of separation of power,
saya mencadangkan supaya jawatan menteri di jabatan Perdana Menteri yang khusus menjaga parlimen harus ditiadakan. Karena di mana-mana dunia, dalam mana-mana parlimen pun, kecuali di India, itu pun tugas dia bukan mengarah kepada speaker ataupun berkuasa kepada parlimen. Yang berkuasa adalah speaker Dewan Rakyat dan speaker Dewan Negara dalam hal kita Malaysia. Saya cadangkan supaya ianya ditiadakan.